yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Sanudin selaku penyampai ceramah kita malam ini. Seterusnya ikhwah akhwat muslim-muslimat dan sisters sekalian, alhamdulillah sekali kita bertemu pada sesi yang kedua akhir untuk kelas Quran tafsir kita. Kerana Quran kelas 2 untuk maklumat, ni Quran kelas edition, second edition. So minggu depan mungkin adalah sesi yang terakhir untuk second edition. Berikutan kebanyakan pelajar akan bercuti, exam dan bercuti. Jadi kita insyaAllah akan menajukkan untuk Quran kelas third edition pada bulan sekitar 17 mungkin insyaAllah. Okay, pada malam ni insyaAllah kita akan Ustaz Sultan kita sana Surah At-Taubah bermula daripada ayat yang ke-119 hingga ayat 152. Dan Al-Quran sama-sama kita buka untuk sama-sama kita tadabbur. Jadi tutup maklumat juga yang derma pada malam ini kita akan sumbangkan kepada Sister Naziha Abdul Rauf yang untuk yang berkaitan kematian ayah dia beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Jadi sama-sama kita bantu dia tanpa mengambil masa. Anda menjemput yang mempersediakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung sesi kita pada malam ini. Bertafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada Amar dan teman-teman pensyarah serta brothers and sisters. Pertama sekali kita mendoakan kepada mereka yang sedang dan akan menghadapi pemeriksaan supaya sentiasa mendapat pertolongan dan cemerlang, mendapat idea-idea yang baik untuk menjawab soalan dengan tepat. Dan kita mendoakan agar pensyarah-pensyarah yang menanda atas soalan itu akan memberi markah yang tinggi-tingginya. Panjang amin ya. Baik, pertama sekali minta maaf pada pertemuan yang lepas. Ditakdirkan Allah saya tidak dapat datang kerana melayan bonda saya yang berusia 80 tahun lebih yang datang untuk seminggu. Tiba-tiba hari ketiga dia beritahu dia nak balik ke Johor dan masa itu juga dia minta saya hantar dia balik dan saya terpaksa memberikan sedikit masa layanan kepada beliau. Baik, pada malam ini kita akan sama-sama melihat ayat daripada surah At-Taubah bermula daripada ayat 119 sehingga beberapa ayat yang berikutnya. Kita sengaja mengambil petikan-petikan daripada surah Al-Quran ini kerana kita tidak mengambil satu surah yang panjang dan kita sama-sama berbincang, melainkan pada surah-surah yang tertentu sahaja. Kerana surah-surah yang seperti ini dia panjang. Bila dipanjang, kita tidak mahu kepanjangan surah itu menyebabkan terputusnya perbincangan kita dan akhirnya kita tidak dapat nak memfokuskan. Jadi saya telah memilih ayat-ayat tertentu daripada surah-surah tertentu kerana ayat-ayat tertentu itu mempunyai objektif, mempunyai rahsia yang tersendiri dan kita fokuskan kepada rahsia itu. Ayat daripada surah Taubah 119 ini Allah SWT mulakan dengan panggilan seperti yang pernah kita lalui. Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak panggil wahai manusia, tetapi Allah memanggil orang-orang yang telah mengaku untuk percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada wujudnya pencipta. Percaya kepada apa? Percaya kepada wujudnya hari kehidupan, day after, selepas kematian akan ada. Itu berbunyi agak mengganggu kan? Boleh buat sesuatu. Allah SWT memanggil. Saya tak ada masalah tapi bismillah, percubaan bismillah, mencari ketenangan, bismillah, boleh, bismillah. Okey, dia buat tengah tadi. Okey, baik.
Bismillah, cobaan. Okay, bismillah. Dugaan. Bismillah. Sabaran. Bismillah. Boleh? Bismillah. Baik. Allah SWT menyeru dan memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang percaya. Yaitu Allah memanggil orang yang percaya bahawa adanya pencipta, percaya kepada hari pembalasan, percaya kepada hari kehidupan selepas daripada kehidupan yang sementara ini, percaya kepada di sana ada messenger, ada rasul yang dihantar, percaya kepada Allah SWT menentukan setiap benda ini dalam susunan-susunan yang tertentu. Air, gunung, ikan, semuanya dalam susunan-susunan tertentu, iaitu qada dan qadarnya, segala yang telah ditentukan. Allah memanggil, wahai orang yang percaya pada perkara-perkara tersebut, percaya pada Allah, percaya pada Tuhan, percaya pada hari pembalasan, percaya kepada malaikat-malaikat yang diciptakan, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, buku yang dibekalkan sebagai rujukan, percaya. Orang-orang macam ni Allah panggil, wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya. Allah pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Perkataan takutlah pada Allah ini kita kena faham dalam bahasa yang tepat. Kalau kita sebut takutlah kepada harimau, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan lari dan menjauhkan daripada harimau, betul? Tetapi takut kepada Allah ini, ya, kita kena takut pada Allah, tapi bukan menyebabkan kita lari. Takut kat sini supaya kita semakin sayang padanya. Takut kat sini supaya kita semakin taat kepadanya. Takut kat sini supaya kita lebih bertanggungjawab. Takut dekat sini supaya kita lebih amanah. Takut kat sini supaya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh pencipta kepada kita. Dia bukan takut dan lari sembunyi dan buat tak senonoh di belakang. Itu bukan kehidupan, itu bukan seruan yang Allah minta. Allah minta supaya kita takut dan kita semakin apa? Sayang, kita semakin patuh, kita semakin rindu kepadanya, kerana kita merasakan dia melihat kita, dia memandang kita, dan kita semakin menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Sebab kita tidak boleh hidup bersendirian. Kita tidak boleh jadi baik seorang-seorang bersendirian. Kita kena menggabungkan diri dalam sekelompok orang-orang beriman yang lain. Kita kena hidup bersama-sama dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri persamaan dengan kita, yang percaya pada Allah, percaya pada hari pembalasan, percaya kepada buku yang dibekalkan Alkitab, percaya kepada malaikat, percaya pada qada dan qadar, percaya kepada benda-benda ini satu, dan kemudian takut kepada Allah, takut yang membawa rasa sayang, takut yang membawa rasa semakin nak dekat, bukan takut yang membawa kepada jauh. Dan hendaklah kita bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai persamaan dengan kita itu. Orang-orang yang memperakui, orang-orang yang mengesahkan bahawa benar, dipanggil as-sadiqin. Orang-orang yang mengiktiraf. As-sadiq ini orang yang benar, iaitu orang yang membenarkan. Membenarkan bukan maksud memberi izin, tapi benar kat sini orang yang apa? Yang bersama-sama dengan kebenaran. Kunu, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan mereka. Percayalah, kita tidak boleh berseorangan. Ini bukan nature hidup dekat bumi ini. Nature kehidupan ini kita kena berpasukan. Manusia-manusia yang mempunyai ciri-ciri persamaan, mereka kena hidup bersama. Dan kehidupan bersama ini tidak boleh menyebabkan dia bergaduh dan mengganggu orang lain. Kehidupan bersama ini akan menyebabkan lahirnya satu kehidupan yang manis. Baik, kita fokus pada ayat 119 ini. Allah SWT panggil, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan kekallah bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Kita tengok kepada tafsirnya yang lebih detail lagi. Apabila disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
Ulama-ulama tafsir mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu kekal dengan menegakkan syariatnya. Ini ulama tafsir punya perkataan. Dengan menegakkan, apa maksud menegakkan syariatnya? Memastikan segala perintah-perintah Allah ini dapat dilaksanakan, dan memastikan segala larangan-larangan Allah hendaklah bukan hanya kita tinggalkan, tapi kita apa? Pastikan ia tidak berlaku. Ini satu perbezaan yang selalu kita sebut dalam perbandingan agama. Kita tahu bahawa semua agama bersepakat untuk mengatakan benda ini tak baik. Semua agama bersepakat benda ini tak baik. Contohnya apa dia? Yang saya katakan ajaran Gautama Buddha, ajaran Kristian, ajaran agama-agama lain bersepakat ada 5 larangan utama yang kita mengatakan bahawa benda ini tak baik dan kena tinggalkan. Dan kalau kita buat juga, kita tidak akan dapat sampai ke proses meditasi yang akan menyebabkan sampai ke peringkat nirwana dalam bahasa-bahasa yang seperti itu, kemuncak ketenangan. 5 larangan utama itu tidak lain tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk, tidak boleh melakukan seks bebas. Dah berapa dah? 4 je. Sekali lagi, tidak boleh mabuk, tidak boleh membunuh, tidak boleh bohong, tidak boleh seks bebas, dan satu lagi tidak boleh mencuri. 5 benda ini sepakat semua agama. Tanyalah kepada agama apa pun, semua bersepakat. Sebab apa? Benda-benda yang tak baik ini secara lumrah kita akan kenal. Tetapi barangkali dengan izin, sedikit perbezaan dalam Islam ini, iaitu benda-benda yang ditegah ini kita kena pastikan ia tidak berlaku. Bukan hanya jangan buat, tidak berlaku, dan pencipta meletakkan pula kenakan hukuman kepada siapa yang buat ini supaya ia tidak melata. Sebab tu dalam Islam bila kata jangan mencuri, ada peraturan supaya akhirnya si pencuri itu tidak mencuri. Tapi kalau dia mencuri kerana survival hidup, maka tidak boleh potong tangan dia, haram. Dalam Islam kalau orang mencuri, kita kena potong tangan. Dia ada syarat-syarat dia. Bukan nampak saja orang mencuri tu tangkap, potong. Ia perlu disiasat dan perlu dikaji. Kenapa dia mencuri? Disebabkan oleh kerana dia tak tahu bahawa mencuri itu salah. Kalau terbukti dia tak tahu, maka tidak boleh potong tangan dia. Kalau dia mencuri kerana untuk mengubat mak dia yang sedang sakit, tak boleh potong tangan dia. Kalau dia mencuri sebab dia lapar, kena buktikan dia curi, dia lapar. Kalau dia curi RM2,000, kena lapar makan tengah hari. Boleh terima tak? Maknanya kena Islam punya adil, pastikan benda-benda itu. Dan kemudian kalau segala-galanya dah ada, dah cukup syarat dia, makan, minum dia semua, tapi dia tetap nak mencuri, ketika itu baru kena apa? Potong tangan dia. Jangan bila cakap saja itu. Nah, ini contoh, tidak boleh berzina, kena pastikan pencegahannya. Dan kalau dah berzina, apa patut buat? Tidak boleh mabuk. Sebab mabuk itu akan, kalau kita kata jangan mabuk, tapi orang mabuk juga, dan mabuk tu dia akan buat apa? Dia akan berzina, dia akan kacau orang, dia akan melanggar kereta orang. Kalau tengah mabuk, minum, dia bawa kereta, langgar orang, memudaratkan orang lain. Maka orang yang mabuk itu kena hukum. Ini beza sedikit dalam Islam. Okay, tak apa. Jadi bila Allah SWT kata, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, maksudnya ialah tegakkanlah syariat Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan, laksanakan, dan pastikan orang ramai buat. Sebab bila kata syariat itu sebuah benda yang baik, itu adalah termasuk dalam lingkungan syariat Allah. Dan jangan pastikan larangan-larangan Allah itu tidak berlaku. Bukan saja jangan buat, tetapi apa? Pastikan ia tidak berlaku. Ia termasuk dalam erti ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah pada Allah. Bahagian yang berikutnya, wa kunu ma'as-shadiqin, yang kita sebutkan tadi, sama-samalah beriman dengan mereka. Ulama tafsir mengatakan membawa maksud bahawa membenarkan, mengiyakan agama ini dari segi perkataan, cakap. Tapi malangnya hari ini orang Islam banyak cakap tapi tak buat, tak boleh. Dia kena apa? Bila kata kunu ma'as-shadiqin, bersama-samalah dengan orang yang benar, kita nak menghimpunkan orang-orang beriman yang kita akan ajar dia, perkataan dia
dengan niatnya dan amalan dia, tiga benda ini mesti sama. Kita tak nak melahirkan umat Islam yang seperti buih. Di Malaysia ini ramai di kalangan umat Islam seperti buih. Orang Melayu berbangga dengan Islam tapi mereka bagaikan buih, tak ada kualiti. Cakap tak sama dengan bikin. Oh, bahasa yang lebih tepat lagi ya. Cakap tak sama dengan amalan. Dan niat lain. Aku nak semayang tapi tak semayang juga. Aku nak buat baik lah tapi tak buat baik juga. Aku nak semayang subuh lah tapi tak semayang subuh juga. Aku nak tak sama. Nah, Islam mengajar kita supaya kualiti di kalangan umat Islam dia menggabungkan apa dia cakap dengan apa dia niat, dengan apa yang dia buat, ini mesti bercantum. Barulah kita boleh katakan dia orang yang sadiq. Orang yang sadiq apa? Orang yang benar. Dan kita nak orang yang benar ini duduk bersama-sama. Dia orang yang kalau cakap dia buat, hatinya bersih dan juga amalannya betul. Dia ada ni. Dan kita nak orang macam ni bergabung dengan orang macam ni, kumpul ramai-ramai supaya makin ramai, maka dunia ini dipenuhi dengan orang yang sadiqin, orang yang benar. Tapi kalau ada orang cakap macam ni, buat lain, cakap macam ni, dia juga adalah, dia kata jangan ambil rasuah, tapi dia sendiri yang projection dalam bahasa psikologi, dalam bahasa kaunseling, dia kata jangan buat, tapi sebenarnya dia yang buat. Okey? Dia lebih daripada orang sebab nak protect diri dia, projection dia panggil. Okey? Benda-benda macam ni kita nak hapuskan dari atas muka bumi ini, kerana kita tidak mahu melahirkan orang yang hidup berpura-pura. Kita nak lahirkan kualiti orang Islam ini perlu ditambah. Sebab apa? Kunu ma'asad, dan jadilah bersama-sama dengan orang yang benar. Tidak hanya Allah SWT takutlah pada Allah, habis kat situ. Berimanlah pada Allah, habis kat situ. Tapi hendaklah mereka bergabung. Kunu ma'asadikin. Saya lebih gemar kalau dapat duduk seronggok supaya mata saya ni pergi seronggok kemari, seronggok ke sana, dia tak pecah. Kalau seronggok kat situ, mata saya kena pecah, kesian kat mata saya kan. Kalau boleh duduk seronggok kan macam mana depan ni kan, supaya jangan mata saya pecah, dia tengok saya pecah. Kalau boleh bergabung supaya ada kelompok. Kunu ma'as-sadiqin, bersama orang-orang yang sadiqat. Okey, terima kasih. Depan sikit ke atau macam mana supaya bila saya alih kursi dah sedap pusing ni kan, jadi supaya saya dapat fokus. Jazakumullah khairan, terima kasih. Okey, kita tengok sedikit perkataan as-sadiqin ini. Kita perhatikan Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hus-shadiqun. Kita nak tengok perkataan shadiqun dalam konteks ayat yang lain. Kita dapati di sini bahawa sungguhnya orang yang beriman, innamal mu'minun, bahawa sungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang percaya ini, mereka ini pertama percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kita dah sebut tadi, dan summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, dia tidak was-was, dia yakin kepada pencipta, yakin pada Allah, dan yakin kepada di sana ada messenger, ada Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan sebelum ini Rasul-Rasul yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, Ibrahim dan sebagainya. Mereka ini menyampaikan, okay? Dia tidak pernah ragu-ragu, tumalat yartabu, tidak pernah ragu-ragu, konsisten, dia percaya dan yakin. Wajahadu bi amwal, dan dia sanggup untuk keluarkan hartanya, bi amwalihim, hartanya, wa anfusihim, dan jiwa dia, perasaan dia, masa dia. Wa anfusihim kita dah jumpa banyak kali, iaitu bukan hanya diri tapi juga masa, sebab masa ini adalah sebahagian daripada diri kita, betul? Sebab daripada pukul 3, pukul 4 kita telah menggunakan masa itu untuk, berarti kita telah menggunakan sebahagian daripada diri kita. Kalau kita buang masa, berarti kita buang diri kita, kerana nyawa kita itu berjalan. So jadi dia kata apa? Hendaklah berjuang mengeluarkan hartanya dan jiwa dan raganya fi sabilillah, pada jalan Allah SWT. Orang-orang itu adalah orang-orang yang benar, as-sadiqun, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dia apa? Dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, kemudian dia tak ragu-ragu, konsisten, pagi, petang, siang, malam, dia yakin pada pencipta itu, dia tidak ragu-ragu, dan dia buktikan dengan sanggup untuk mengeluarkan harta yang diberikan. Dia tak sayang untuk urusan agama, untuk urusan kepentingan kebaikan, dia sanggup bagi
dan juga masa dia, tenaga dia, malah nyawa dia, dia sanggup mati untuk memastikan suasana yang berada pada jalan Allah SWT fi sabilillah, pada jalan Allah ini, fi sabilillah, pada jalan Allah ini. Dan orang-orang ini adalah humus shadiqun, sekali lagi disebutkan. Jadi Allah SWT dalam ayat yang 19 ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah dan Rasulnya, wa kunu ma'as shadiqin, dan kekallah bersama dengan orang-orang yang benar, dalam kelompok orang-orang yang benar. Okey, maka berhimpunlah di dalamnya orang-orang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang sanggup mengorbankan masanya, mengorbankan hartanya untuk agama Allah ini. Maka mereka berkumpul dan dengan kepelbagaian. Sebab bila kita kata jihad ini, istilah-istilah yang kita gunakan, jihad dari segi harta, jihad dari segi masa, jihad dari segi ekonomi, maknanya sanggup, jihad dari segi ilmu, bersusah payah belajar, itu juga jenis-jenis jihad yang kita masih bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat yang ke-120 nak menceritakan, tadi kita kata kunu ma'as shadiqin, kekallah bersama dengan orang-orang yang benar. Maka li ahli Madinah wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawdi'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Baik, kita perhatikan. Allah SWT mula nak menunjukkan bahawa sifat orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar ini, dia, ayat yang ke-120 ini Allah menggambarkan lagi, Allah tidak wajar, tidak patut bagi penduduk-penduduk Madinah yang bersama dengan Nabi SAW di Madinah selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan duduklah mereka keliling Nabi SAW. Dan Allah tidak wajar bagi orang yang duduk bersama dengan Nabi, yang sama-sama berjanji untuk mempertahankan Nabi satu ketika dulu sebelum hijrah, dan apabila hijrah mereka menyambut Nabi. Tidak wajar bagi penduduk-penduduk Madinah yang telah berjanji untuk mempertahankan Nabi satu ketika, waman haulahum minal Arab, dan juga orang-orang yang dikeliling, orang-orang Arab Badui yang pernah memberikan bai'ah dan janji untuk bersama-sama protek Nabi SAW ini, ayyatakhallafu an Rasulullah, daripada ketinggalan, daripada turut bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Okey, wala yarghabu bi anfusihim. Kita tengok tafsirnya, nanti kita akan jumpa. Okey, ini dia punya, kita mula masuk dia punya tafsir dia. Okey, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, iaitu mereka tidak patut bagi mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah SAW. Adat apabila kita bersama dengan guru, adat apabila kita bersama dengan pemimpin, khususnya Nabi Muhammad SAW itu, orang-orang yang telah mendapat bimbingan, tunjuk ajar daripada Nabi, kemudian mendapat protection, mendapat wahyu daripada Tuhan dan Nabi sampaikan, orang-orang yang seperti ini kita kena memastikan bahawa tidak patut kita mengasihi diri lebih daripada kita mengasihi Rasulullah SAW. Ini adab ketika bersama dengan guru dan pemimpin. Kita kena utamakan dia, kita tunjukkan rasa kasih sayang kita, dan tidak wajar apabila kita melebihkan diri kita lebih daripada diri Nabi SAW. Ulama tafsir juga dalam ketika menyebutkan poin ini, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, kekal menemani baginda dalam keadaan susah dan dalam keadaan payah. Ini sekali lagi masih adab bersama guru dan pemimpin. Tidak patut sayang dirinya lebih daripada sayang pada pemimpin dan Rasulullah, dan inilah menyebabkan komuniti itu kuat. Satu komuniti yang cukup dahsyat apabila pengikut dan muridnya menyayangi lebih daripada diri sendiri. Yang kedua, kekal menemani baginda dalam keadaan susah dan payah. Dan kemudian mereka ini sanggup apa sahaja yang menimpa mereka, dzalika bi annahum la yusibuhum
dhama'un, tidak dia ditimpa dahaga, sebab manusia ni paling takut dengan lapar dan dahaga, dan tidak ditimpa dengan dahaga, wala nasabun, dalam keadaan penat lelah. Nampak Al-Quran detail menerangkan apabila seseorang itu ingin menjadi pengikut, dia kena berlatih untuk sanggup mengutamakan Nabi itu lebih daripada dirinya sendiri, kasih sayang, dan kemudian sanggup untuk berdahaga, sanggup untuk penat lelah, wala mahmasatun fi sabil, dan sanggup untuk dalam keadaan lapar kekal bersama-sama dengan Nabi SAW dalam jalan agama Allah SWT ini. Dan sebab itu bila kita cakap pasal kualiti, kita nak melahirkan manusia yang otak dan pemikirannya dahaga itu sebenarnya betul, tetapi ia tidak menakutkan dia untuk bersama dengan perjuangan. Penat tidak akan menghalang dia untuk bersama dengan perjuangan, dan juga lapar tidak akan menghalang dia untuk bersama dengan perjuangan. Dan pada waktu yang sama juga, wala yata'una mawtinan yaghidul kufar, dan apabila dia bersama-sama dengan perjalanan dengan Prophet Muhammad SAW, dengan Nabi ini, pergi ke satu tempat untuk berjuang perjalanan Allah SWT ini, sanggup membelah bumi. Disebutkan kat sini, wala yata'una mawtinan yaghidul kufar, sanggup membelah bumi ini sama ada dengan tapak kaki kuda, sebab perjalanan itu dianggap sebagai membelah. Dulu kita dah bincangkan pasal kuda. So kuda itu bila dia berlari, berarti dia membuka jalan. Ataupun dengan tunggangan, unta dan sebagainya yang bawa barang-barang juga membuka jalan, ataupun dengan tapak kaki mereka sendiri. So tidak rasa bimbang tentang dahaga, tidak rasa bimbang tentang penat, tidak rasa bimbang tentang lapar, dan kemana saja mereka membelah bumi dalam keadaan yang payah, mereka akan wala yanalu min aduwin nailan, dan ketika mereka bertembung dengan musuh pula, menempuhi sama ada dibunuh, ditawan, luka, patah, kalah, atau apa-apa kerugian. Ini semua perkataan-perkataan yang dinyatakan oleh ulama tafsir. Keadaan-keadaan ini semua tidak menyebabkan, tidak mengganggu mereka. Mereka bersedia sekali lagi untuk apa? Meletakkan kasih pada Nabi itu mengatasi diri sendiri. Mereka sanggup berdahaga, mereka sanggup untuk berpenat, mereka sanggup untuk rasa lapar, mereka sanggup untuk membelah bumi dalam keadaan payah, gunung turun, bukit naik bukit dan sebagainya. Dan juga bila bertembung dengan musuh pula, yang akan menyebabkan kemungkinan dibunuh, kemungkinan ditawan, kemungkinan luka, kemungkinan patah, kalah dan apa sahaja kerugian, mereka tetap berkekal dengan Nabi SAW. Kenapa? Illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Kerana dengan perkara-perkara tadi, semua pahit mahum, kepayahan itu akan dicatatkan sebagai amal soleh ketika dibangkitkan semula. Yang kita kata beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat, bahawa apa pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan ini akan dibalas, diganjari oleh Allah SWT dekat akhirat. Illa kutiba lahum, dengan amalan-amalan itu tercatatlah sebagai amal soleh. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang sangat besar, digambarkan sebegitu rupa. Okey, kita tengok pada ayat yang seterusnya. Ada 3 bahagian yang kita katakan tadi. Ayat yang seterusnya ini Allah SWT menyebutkan wa ma kana mu'minun, dan tidak wajar pula bagi orang-orang beriman liyanfiru kafah, untuk keluar sepenuhnya apabila berlaku peperangan. Umat Islam akan diminta untuk keluar pergi mempertahankan agama bila berperang. Dan pesanan daripada Allah SWT, tidak wajar bagi orang beriman bila berlaku seruan untuk perang, semua sekali pergi. Nampak? Ini strategi yang diajar oleh pencipta kepada hamba-hambanya. Tidak wajar semua sekali pergi. Dan untuk pergi berjuang, falaula nafara min kulli firqatin, alangkah baiknya sekiranya ada kelompok-kelompok yang akan daripada kalangan mereka, sekelompok yang akan dipastikan yatafaqahu fid din, supaya yang pergi perang. Tapi hendaklah setiap kelompok ini akan ada orang yang duduk untuk terus belajar
agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, yatafaqahu fid din, supaya mereka duduk, jangan semua pergi perang. Okey, hendaklah ada kelompok yang duduk belajar mendalami urusan agama. Tujuannya apa? Waliyundiru qaumahum, supaya memberi amaran kepada kaum mereka, iza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sekiranya apabila mereka kembali, hendaklah beri peringatan. Maknanya Allah SWT beritahu kepada hamba-hamba, jangan semua pergi perang. Kalau semua pergi perang, tentu ada kerugian yang akan berlaku. Peperangan untuk mempertahankan agama mesti diteruskan, tapi jangan semua pergi, supaya ada kelompok yang tinggal ini memfokuskan kepada urusan ilmu. Nampak tak? Ini Allah SWT menyamakan jihad pada jalan Allah dengan duduk dia tafaqahu, supaya faham urusan agama. Itu ialah ilmu, itu ialah knowledge, supaya kamu menguasai ilmu itu. Dan tujuannya supaya kamu faham urusan agama, dan bukan hanya sekadar faham. Kita nak faham dan waliyunziru qaumahum, supaya kita mampu untuk memberikan peringatan kepada kaum. Kita akan pergi detail nanti. Baik, kalau kita lihat merupakan jihad untuk perang adalah merupakan fardu kifayah, mesti pergi. Setiap pasukan ramai kena ada pasukan kecil pula. Maknanya sebab tu dia kata min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Setiap kelompok mesti ada satu kelompok kecil yang kena tinggal untuk belajar tadi. Okey? Dan mesti menguasai ilmu dan mengurus sehingga menghasilkan penguasaan ilmu. Maknanya apa? Kena ada orang belajar, dan kena pastikan pula ada orang yang mampu untuk mengajar. Sebab berarti agama Islam mengajar supaya organize, susun. Dan alhamdulillah kalau kita lihat apa yang berlaku kat CUCMS ini juga, saya sebutkan beberapa kali, bahawa dalam usaha dakwah yang dijalankan di Malaysia ini, kita tidak melupakan urusan untuk memastikan melahirkan kelompok orang-orang yang terpelajar. Dan sebab tu CUCMS ini tubuhkan supaya akan ada kelompok yang terpelajar. Dan kelompok ini bukan hanya menguasai ilmu yang diajarkan, tetapi kita nak latih supaya mereka mampu untuk melaksanakan apa? Ini yang berikutnya, iaitu tujuan tafakuh apa dia? Tujuan supaya orang itu jadi alim apa dia? Tafakuh maksudnya apa? Supaya jadi alim, supaya jadi expert, supaya menguasai. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya apa? Bila kita dah tahu, memberi amaran, memberi peringatan, memberi bimbingan dan taujihat masih tunjuk ajar kepada yang berjihad apabila dia kembali. Berarti dalam sebuah negara, apabila sekelompok pergi mempertahankan agama, mempertahankan negara, mempertahankan daripada ancaman musuh, jangan semua pergi, kena ada kelompok yang tinggal. Dan kelompok yang tinggal ini mesti ada kelompok yang belajar. So bila nak belajar, kena urus supaya ada yang mengajar. Dan ini contoh, saya ucapkan adalah merupakan satu pusat untuk menguasai ilmu perubatan ataupun medical sciences. Maknanya dikumpulkan di sini, tetapi waktu yang sama mendapat kepakaran, mendapat kemahiran dan penguasaan itu, tujuannya ada dua poin penting yang besar ini, iaitu memberi amaran, peringatan kepada manusia. Apabila anda terlibat dengan ilmu agama yang kita sampaikan, supaya anda berakhlak dengan akhlak yang baik, beramal dengan Islam ini, dengan ilmu-ilmu lain yang anda pelajari, supaya anda mampu, supaya kita semua mampu untuk mengingatkan orang lain, sama ada yang pergi berperang, yang pergi berjihad atau di medan-medan lain. Perkataannya ialah untuk supaya kita beri amaran. Apa yang kita beri amaran? Supaya mereka tidak merosakkan bumi ini. Kena beri amaran kepada mereka, ingatkan kepada mereka supaya bumi ini diurus, supaya apa-apa saja yang merosakkan alam, supaya kita lihat apa-apa pencemaran yang boleh berlaku. Anda yang menguasai bidang itu, anda kena memberi amaran bahawa kesan daripada ini telah menyebabkan pencemaran, kesan daripada menebang kayu balak dengan ganas sehingga habis bukit-bukit dan puncak-puncak dengan alasan-alasan apa, ia adalah merupakan suatu benda yang boleh merosakkan alam. Sistem itu perlu dipertahankan. Kena ada orang memberi amaran. Merosakkan lautan, pencemaran-pencemaran, kena ada penguatkuasaan, dan ia adalah merupakan amaran. Kena berikan peringatan.
memastikan bahawa tidak ada orang yang memudarat. Anda semua kena bercita-cita untuk memastikan bahawa rokok tidak akan dijual, diseludup, dan akhirnya dihisap oleh orang ramai. Anda kena beri amaran, kena berikan peringatan, sebab ia memudaratkan mereka. Zaman dulu orang tak tahu. Hari ini anda belajar benda ini, anda tahu, dan anda kena berikan peringatan itu. Okey? Bimbingan, tunjuk ajar, peringatan kepada mereka yang kembali, maknanya mereka yang tidak duduk dalam tafakuh ini. Dan sebab itu, bila kita kata tafakuh ini bukan hanya ilmu sains yang kita berikan, tapi supaya anda mampu untuk beri peringatan. Yang pertama, memberi amaran, peringatan, bimbingan dan sebagainya. Dan yang kedua, memastikan mereka berwaspada agar menjauhkan diri daripada sebaran kemurkaan Allah. Yang pertama tadi, berikan amaran, jangan buat, jangan terangkan ini tak boleh, ini tak bagus, tak bagus. Dan yang keduanya, sentiasa berwaspada supaya Allah tidak murka, pencipta tidak murka kepada kita. Dan inilah yang kita kata kena apa? Kena pasti, kena uruskan. Penyelewengan seks yang duk bicara pada hari ini, LGBT, kita juga kena apa? Berikan amaran dan berikan teguran. Cakap pasal seks ni kan, urusan seks ni urusan peribadi, betul? Betul? Ada orang iklan, dah selesai urusan seks malam tadi. Ada orang iklan macam tu, sungguh tidak sopan. Kemudian urusan seks ini saya katakan tadi, pertama dia adalah rahsia, dan kemudian dia mesti dilakukan secara mengikut peraturan. Dengan siapa boleh, dengan siapa tak boleh. Tanyalah semua agama, boleh tak benarkan kalau kita jumpa seorang akhir agama, anda setuju ayah anda berzina ataupun tidur dengan wanita lain? Agak-agak apa jawapan si anak? Ataupun tanya pada isteri, anda suka suami anda tidur dengan lelaki lain? Tak apa. Ada jawapan macam tu? Kalau ada jawapan tu, tak normal. Dia tak normal. Okey. Pertama, aktiviti seks adalah satu yang rahsia. Yang kedua, dia mengikut peraturan yang telah mengikut normal kemanusiaan. Allah ciptakan begitu. Amat malam, amat memalukan kalau ada orang mengisytiharkan, saya adalah merupakan pengamal seks bebas. Dia isytihar pada orang. Wajar tak? Kalau tak senonoh pun, diam. Bukan saya suruh anda diam-diam buat seks senonoh. Jangan pula anda terbalikkan. Ustaz kata kalau nak buat maksiat, buatlah, tapi senyap-senyap. Jangan anda terbalikkan begitu je. Saya mengatakan bahawa kalaulah ada orang tu buat pun, jangan isytihar depan publik. Sebab apa? Biarlah maksiat itu, benda yang kita kata ditegak, yang 5 larangan tadi. Kalau bohong, menipu, membodoh, jangan berisytihar gitu. Saya semalam dah bunuh orang. Siapa bunuh? Mana boleh cakap rahsia, tapi saya dah bunuh. Wajarkah begitu? Okay? Tak wajar. Jadi maknanya kita sangat rasa simpati kalau ada orang dia buat tak senonoh, dia beritahu, saya pengamal seks bebas, saya lesbian. Kalau dia pun jangan ceritalah kat orang kan, senyap-senyap. Tapi seolah-olah bila dia buat itu, seolah-olah nak menggalakkan manusia melakukan perbuatan seks mengikut cara yang tidak normal. Dan mereka ini perlu diberikan peringatan. Ayat ini supaya kita belajar. Apa guna anda belajar sains, anda belajar medical sciences, anda belajar tentang tubuh manusia, anatomi dan sebagainya, keperluan seks kepada manusia, keperluan untuk ini anda belajar, kemudian orang buat tak senonoh, anda diam saja. Sebab anda tidak ada jiwa untuk, yang pertama, waliyun ziru, untuk memberi amaran, memberi peringatan, dan yang keduanya supaya menjauhkan dan berwaspada. Ayat yang disebutkan kat situ, waliyun ziru qaumahum, supaya memberi amaran kepada mereka bila mereka baik, la'allahum yahzarun, moga-moga mereka ini berwaspada. Dua benda yang mesti kita lakukan. Pertama, kita memberi amaran, beri peringatan. Yang keduanya supaya berwaspada. Dengan wujudnya dua kombinasi ini, masyarakat akan berada dalam keadaan yang baik. Kita tak akan mampu untuk memberi peringatan, dan kita tidak akan mampu untuk menyebabkan manusia berwaspada kalau tidak ada ilmu.
Dan ilmu ini mesti dilatih kepada kelompok yang tertentu. Sebab tu liyatafaqahu, supaya mereka faham. Dan faham ini sama ada menjadi seorang yang faqih alim ataupun seorang yang ditarbiahkan. Dan sebab tu CCMS ni terkenal dengan aktiviti tarbiyah yang kita perkenalkan, supaya orang yang ditarbiah ini menjadi kelompok yang tafaqquh, faham, dan kelompok yang benar ini supaya dia dapat melaksanakan inzar. Kita nak anda menjadi doktor yang mampu memberi amaran. Kita nak anda jadi doktor seperti doktor yang lain. Sebab kalau jadi doktor yang sama saja, buat apa? Menghabiskan puluhan duit. Kita nak anda menjadi seorang doktor yang mampu memberi peringatan, yang mampu untuk menyebabkan manusia berwaspada. Kalau anda seorang dalam dunia TCM homeopati, kita nak ilmu holistik yang seperti itu. Bukan hanya orang sakit baik, orang sakit ubat, orang sakit ubat, orang sakit ubat. Tapi kita nak anda menjadi ejen-ejen yang akan melibatkan berlakunya perdamaian, berlakunya kasih sayang, berlakunya kehidupan kekeluargaan yang benar. Apa guna membiarkan orang hidup dalam keadaan yang menipu? Ada, kita nak dalam masyarakat kita sebuah keluarga yang mana suaminya mempunyai hubungan dengan orang lain secara tidak rasmi, memuaskan nafsunya, dan juga dibenarkan dan seolah diiktiraf. Kita tak nak begitu. Kita nak supaya ada kehidupan yang benar. Dan kehidupan yang benar ini hidup dalam keadaan terserah. Dan ia memerlukan kepada kelompok yang dia tafaqahu, yang faham, dan kemudiannya dalam urusan agama fiddin waliyunziru. Dan perkataan yang paling penting ialah dia mampu untuk memberikan ingatan kepada kaum dia dan menyebabkan la'allahum yahzarun, moga-moga mereka berada dalam keadaan berwaspada. Ini adalah perkara yang sangat penting. So ada 3 bahagian daripada himpunan ayat daripada surah Taubah 19, 20 dan 21 ini, iaitu yang kalau kita perhatikan pertama sekali tadi kita bercakap pasal wahai orang-orang yang beriman, kunu ma'as dikir, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang as-shadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Dan kita telah menyebutkan orang-orang yang benar ini yaitu orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu, dan akhirnya dia melahirkan manusia yang bekerja, yang sanggup untuk berjuang, menghabiskan harta benda, jiwa, raga, masa pada jalan Allah. Dan orang-orang ini ialah orang-orang yang benar. Dan kita hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar, orang yang serius, sanggup mengorbankan masa, sanggup mengorbankan nyawa. Kalau dia tak sanggup mengorbankan masa, walaupun dia kata dia beriman pada Allah, dia kata dia beriman pada Rasul, tapi dia tak sanggup untuk mengorbankan masa dia, itu bukan orang yang benar. Orang yang benar ialah orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian tidak ragu-ragu, dan dia sanggup untuk berjuang, menghabiskan masa, harta dan jiwanya untuk agama Allah SWT. Dan bersamalah dengan orang-orang yang macam itu. Jangan bersama dengan orang-orang yang tidak seumpama itu. Dan kita telah menyebutkan bersama dengan orang-orang itu, yaitu orang yang sanggup akhirnya mempertahankan Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi. Mempertahankan Nabi apabila Nabi terpaksa berjuang, dan antaranya yaitu dia sanggup untuk mengutamakan diri Nabi tadi, sebab as-sadiqin tadi mengutamakan diri Nabi, mengutamakan ajaran Nabi pada hari ini, mengutamakan apa yang diajarkan oleh Nabi tadi, dan ia sayang pada Nabi dan ajaran yang dibawa Nabi, mengatasi sayangnya pada dirinya sendiri. Dan sekali lagi, dia tidak tahu, tak pandai rasa dahaga, dia boleh mengatasi masalah penat, wala makhmasatun, rasa lapar pada jalan Allah ini. Dan setiap kali dia bermusafir, berjalan membelah bumi, dia tidak pernah rasa takut, dan kemudian dia tidak pernah ketika berdepan dengan musuh, semuanya itu diterima oleh Allah sebagai amal yang solid. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian ada satu lagi ayat di bahagian 1 lagi, wala yunfiquna nafaqatan, dan dia sanggup untuk membelanjakan yang kecil, yang besar, wala yaqta'u wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah, supaya Allah nak membalas jasa mereka pada ayat yang ke-121 tadi. Okey, dan akhirnya pada ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi,
Allah SWT berpesan supaya tidak meninggalkan sepenuhnya untuk pergi berperang, kena delegate kerja, kena agih-agihkan kerja. Dan sementara antum yang sedang belajar ini, kita nak antum belajar ilmu medical sciences, dan juga waktu yang sama supaya antum menyediakan diri untuk ditarbiyah, yatafaqahu, supaya antum kenal pada agama ini dan akhirnya mampu untuk memberikan ingatan. Waliyunziru qaumahum iza raja'u, dan kita mengharapkan agar kaum kita di luar sana, seluruh rakyat Malaysia, tak kira apa agama sekalipun, kita nak supaya mereka sentiasa berwaspada, supaya benda-benda yang memudaratkan mereka tidak berlaku pada mereka, apa-apa yang tak baik tidak berlaku kepada mereka. Dan ia adalah merupakan satu perjuangan yang sangat besar dan perjuangan yang sangat suci. Wallahu a'lam. 8.50 kita buka kepada perbincangan soalan terhadap ayat yang kita bincangkan tadi, 19, 20, 21 dan 22 sebenarnya. Kita tengok kalau ayat ni ada mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kalau ayat ni menyatakan bahawa ada sekumpulan yang pergi berperang dan sekelompok atau sebahagian kecil yang tinggal untuk mendalami ilmu dan memberi peringatan. Jadi macam mana kita nak mengasingkan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal? Itu je soalan. Okay. Dalam konteks peperangan Nabi SAW, ada peperangan yang Nabi sendiri pergi, ada peperangan yang Nabi tak pergi. So, bila peperangan yang Nabi pergi, Nabi akan meletakkan beberapa sahabat untuk menjaga tempat dan meneruskan ibadah di masjid, memimpin menjadi imam, dan juga memastikan mengulang balik ayat-ayat dan juga hadis-hadis orang-orang seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Baik, untuk membuat pemilihan pada hari ini, sebab itu ia bergantung kepada adanya pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Pemimpin-pemimpin inilah yang akan menyusun dan merancang siapa yang sepatutnya pergi dan siapa yang sepatutnya tinggal. Dan orang-orang ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil ulul dipanggil sebagai apa? Ahlul hil wal aqd, iaitu golongan yang akan membuat ikatan dan keputusan muktamad di kalangan orang-orang beriman, di kalangan orang-orang Islam. Okey, mereka inilah yang akan syura siapa yang layak untuk pergi perang dan siapa yang layak untuk tinggal. Dan konsep syura ini berlaku dalam masyarakat. Dan sebab itu ia bukan hanya kita yang buat keputusan. Okay, saya yang akan duduk kat sini, saya yang akan buat apa, tapi ia bergantung kepada syura yang dikaji. Apa kelebihan dia? Barangkali dia kuat ingatan. Maka kalau ada seorang yang kuat pegang pedang dengan seorang yang kuat ingatan, kita nak pergi perang, nak hantar perang orang yang kuat ingatan ke orang yang kuat pegang pedang? Kita nak orang yang kuat pegang pedang dan juga ada ingatan. Pula kan dia pergi, kan dia terlupa, dia bunuh siapa dia. Saja je. Maknanya dia pergi berperang, okey, dengan kepakaran itu, dan kita tahu orang yang pergi perang ini biasanya dia akan luah perasaan dia semua kan ketika berperang itu pertahankan dengan berani, dan mereka ini perlu diberi ingatan. Sebab kadang-kadang bila dia balik, dia dengan emosi yang ada pada dia tidak disusun. So kena ada kelompok yang akan tunggu dia balik dan berikan peringatan pada dia. Dan orang yang beri peringatan ini biasanya kita pilih orang-orang yang mampu, orang yang fasih bercakap, seorang yang gagah. Kita suruh dia jadi penceramah ke kita nak suruh dia pergi perang? So maknanya kita dengan sendirinya ayat ini mengajar. Sebab tu dia kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Alangkah baiknya kalau dalam setiap kelompok yang besar itu ada ta'ifah, ada kelompok-kelompok kecil. Maka ketika inilah orang yang memegang sebagai ahli syura, ataupun kita katakan dalam masyarakat yang besar ahli hil wal aqd tadi, dia akan pastikan siapa di kalangan firqah ini. Sebab firqah ini satu pasukan yang besar, dan ta'ifah satu kelompok kecil dalam firqah itu. Maka berlakunya proses evaluation, mengkaji dan menilai
Dan ini berarti akhirnya ayat ini mengajar terbentuknya sistem. Macam mana kita nak tahu orang ni kelebihan ni, kelemahan ni? Berarti ini perlukan maklumat. Dan maklumat ini biasanya berlaku apabila mereka ada ikatan antara satu sama lain. Dan untuk menilai inilah yang kita katakan bahawa proses tarbiyah, yang dalam tarbiyah itu ada orang yang baru ikut, ada yang lama ikut, dinilai dan mendedahkan diri nilai. Ini adalah merupakan satu yang paling hebat dalam sistem Islam, dalam sistem sejarah Islam, bahawa setiap rakyatnya akan dinilai untuk ditentukan kelebihan-kelebihan. Walaupun dia punya satu organisasi yang besar, masing-masing dikenal pasti siapa ada kepakaran, siapa ada kelebihan. Dan pembahagian-pembahagian ini pertama sekali saya ringkaskan balik, ia bukan daripada diri kita sendiri. Kita hanya boleh memberi pendapat, saya ada kelebihan kepakaran ini, tapi ia akan dinilai oleh sekelompok orang-orang sadiqin yang bersama-sama dengan kita. Dia yang akan nilai, anda bagus macam ni, anda bagus macam ni, anda bagus macam ni. Dan ketika anda di tahun 5 pun, saya percaya sebagai daripada pencara-pencara dah boleh tengok, nampak dia anda lalu, dia kata ini bagus jadi researcher, ini bagus jadi pencara, yang ini bagus kekal ke hospital jadi pakar saja. Yang ini maknanya dengan pergaulan dan pengalaman itu akan menyebabkan dia tahu mood dan minat anda. Okey, mood dan daya tahan rasa anda. Kalau tengok anda dah penayu tu nak banyak ni tu sakit ya Allah. Terus baru pergi on call dah mula mengeluh kan. Nak makan dengan seasan tak dapat sebab on call kata kan. Jadi maknanya susah hati. Jadi maknanya benda-benda inilah yang dinilai, dan inilah kualiti dalam sebuah ummah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Soalan satu. Dekat soalan dua. Sister saya nak tanya ke? Soalan tiga. Dekat soalan last. Jadi kalau tak ada, saya nak ulang kaji hafazan yang pernah kita buat dulu. Allahumma inni as'aluka, Muhammad. Allahumma inni as'aluka. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. As'aluka. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon padamu. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Rahmatan. Rahmatan maksudnya apa? Rahmat daripada Allah, belas kasihnya. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Allahumma inni as'aluka rahmatan Min indika. Daripadamu, daripada sisimu, bukan daripada tempat lain. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka Rahmatan. Min indika. Tulhimuni. Biha. Rushdi. Ya Allah, aku mohon padamu rahmat, supaya dengan rahmat ini aku akan dapat gunakan untuk menentukan perjalanan. Tulhimuni biha rushdi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Saya sedang mencari hadiah ulang beg, tinggal kat bilik. Okey, siapa dapat mengulangnya dengan laju, besok pagi jangan lupa ambil tasbih daripada saya, hadiah daripada Mekah. Okey, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Okay, siapa nak cuba? Okey. Yang lain ikut. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Doa ini juga boleh dibaca untuk baca juga Ya Allah, aku mohon rahmat padamu, dengan rahmat itu dapat ilham sehingga aku dapat menentukan apa nak buat. Okay, usaha tapi doa kena buat juga. Okay, sister seorang, jangan lupa ada sampai tasbih daripada saya. Tuan, bismillah.
Tasbih yang saya nak bagi hadiah ni dibuat daripada kayu pokok zaitun. Special tak ada kat Malaysia confirm. Okey. Sister seorang, belum kita menamatkan 9. Oh, sister dia tak pakai tasbih. Dia kata dia kalau pakai pun tasbih digital dia ada. Tak pakai tasbih ni. Pakai jari je, Masya Allah, senang. Okey. Brother, okey, silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Pusing kamera menghadap diri sendiri. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka tulhimuni rahmatan rahmatan min indika indika tulhimuni biha biha rusdi. Sekali lagi, tasbih tu sampai 33. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusdi. Okey, jazakallahu khairan. Semoga dengan apa yang kita bicarakan ini akan memantapkan kepada kita tahu bahawa sebenarnya kita berada di sini adalah merupakan untuk kita tafakuh dalam urusan agama, dan tujuan kita jadi alim, tujuan kita belajar ilmu ialah untuk memberi peringatan pada orang lain dan supaya orang lain sentiasa berwaspada. Inilah yang akan menyebabkan dunia ini akan jadi aman dan damai bila ada kelompok yang memberi peringatan dan memberikan menyebabkan orang berwaspada. Dan untuk memberi peringatan, dia kena tafakuh din, kena menguasai ilmu agama Allah. You just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you.